persoalannya minta Dr. Mia terangkan ataupun nyatakan kaedah kutipan zakat ini yang boleh memacu keharmonian ummah. Falyatafaddal ma'jurah. Tuan-tuan dan puan, tidak ada perkara yang Allah syariatkan, yang Nabi amalkan haba'an mansura, sia-sia. Tuan-tuan tengok sedekah dia ada faedah dia. Zakat ada faedah dia. Hibah ada faedah dia. Hibah ni hadiah. Wakaf ada faedah dia. Jadi oleh sebab itu kita kena yakin bahawa zakat yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW memberi manfaat yang cukup besar. Macam cukai. Cukai ada dia punya manfaat dia untuk pembangunan negara. Nak buat bangunan, nak buat jalan raya, semua tu melalui apa? Cukai. Manakala zakat, ia untuk manusia. Kita nak bantu orang tu belajar daripada zakat. Nak bantu anak-anak kita belajar. Tuan-tuan, berapa ramai, berapa ribu anak-anak kita yang mereka ini tak mampu, anak-anak orang Islam kita tak mampu, daripada pusat zakat lah mereka dapat sambung belajar. Baru ni saya jumpa ada seorang doktor pakar. Doktor pakar, tuan-tuan dan puan. Dia ini pakar bedah apa semua. Dia ingat zaman dia belajar dulu dekat Mesir, dia dapat bantuan zakat. Bayangkan tuan-tuan, sekarang ni pakar bedah. Allahu Rabbi. Asal orang susah, akhirnya dengan bantuan pusat zakat, dia dapat belajar. Tambah-tambah pula hari ni nak dapat beasiswa payah. Zaman saya dulu ramai kawan-kawan belajar kat Jordan, dapat beasiswa. Dapat beasiswa penuh. Marahnya, lepas tu JPA-nya. Sekarang tak ada. Isteri saya buat PhD. Dapat cuti belajar, gaji penuh, tetapi tak dibayar oleh kerajaan. Tak ada lah. Sebab kita tak ada duit. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni, dulu zaman saya nak buat PhD, saya nak kerja, nak jadi pensyarah, syarat nak jadi pensyarah mesti ada masters. Tu je. Saya masuk UKM, saya masuk dengan masters. Bila masuk masters, saya kerja setahun, lepas tu kerajaan bagi saya cuti belajar penuh. Saya dapat cuti belajar, gaji saya penuh. Gaji saya masa tu pangkat saya besar dah. Gaji penuh. Allowance semua jalan. Diberi pula allowance belajar. Allowance belajar setiap bulan, tak silap saya 1,200 ke apa. Untuk bayar apa-apa. Tak guna pun. Bak gaji dah. Tuan-tuan dan puan, ada allowance buku. Ada. Macam-macam. Tuan-tuan dan puan. Yang penting siap PhD. Yuran mereka bayar semua. Kita tak ada apa, memang dapat free lah. 3 tahun siap PhD. Lah tak ada dah. Nak masuk jadi pensyarah, awak kena ada PhD siap-siap. Maknanya sambung belajar pakai duit sendiri. Bayar 6 bulan sekali dekat RM3,000. 6 bulan bayar RM3,000. Nak siapkan PhD. Siap belum tentu lagi jadi pensyarah. Tengok tuan-tuan dan puan. Zaman dah berubah. Jadi macam mana kita nak bagi mereka ni? Anak-anak kita, anak-anak orang Islam kita. Tuan-tuan, melalui zakat. Itu sebabnya orang-orang bukan Islam, diorang pun kata, bagus juga ada sistem zakat. Boleh membangunkan bangsa. Boleh membangunkan umat Islam, anak-anak muda orang Islam. Bila diorang bangun, tidakkah dengan ilmu yang diorang ada ni, diorang boleh membangunkan negara? Kalau tuan-tuan di Pulau Pinang, orang-orang hebat ini boleh membangunkan negeri Pulau Pinang. Allahu Rabbi. Dengan kebijaksanaan orang Islam kita yang berjaya, tuan-tuan. Orang Cina dia ada cara dia. Orang Cina dia ada persatuan dia, tuan-tuan. Saya masa nak sambung belajar, saya pergi ke British Council. Nak siapkan, nak dapat PhD ni, dapat cuti belajar, kita kena dapat lulus English test. Pergi, British Council. Masa nak pergi temu duga, tuan-tuan, masa nak pergi periksa, saya tengok ada kumpulan budak-budak Cina lepasan SPM. Tok semak. Ni semua ni semua ni budak-budak Cina, bukan calang-calang ni. Semua belakang ni. Saya pun sembang-sembang, dia kata hang nak pergi belajar kat mana? Kita orang semua akan pergi belajar buat medik. Dekat mana tau? Dekat UC Hong Kong. Hong Kong ni universiti terbaik dunia, nombor 5. Nombor 5 dalam 5 universiti terbaik dunia. Tapi tuan-tuan, kawan saya pergi buat PhD, buat masters, dia doktor gigi, dia buat masters dekat Hong Kong. Tuan-tuan tahu, dia sewa bilik saja, harga dia sama, lebih kurang separuh gaji dia dekat
Kementerian Kesihatan. Mana kalau gaji dia 13,000, 7,000 sewa rumah saja, bukan rumah, sewa bilik. Tuan-tuan perempuan, sewa bilik. Isteri tak ikut, anak tak ikut, duduk Kuala Lumpur. Dia kata kalau bawa mati aku nak bayar macam mana? Tu Hong Kong paling mahal. Saya pun tanya kawan-kawan tu, budak-budak Cina tu. Saya kata, lepas tu korang pergi sana pakai beasiswa mana? Kerajaan? Tak. Apa nama you all pakai apa? Ni ke pakai PTPTN ke apa? Tak. Kami ada persatuan Chinese yang mana mereka ni yang support untuk belajar kat sana. Wah, saya kata tengok. Orang Cina ada dia punya badan dia yang membantu anak-anak bangsa dia orang berjaya. Yang boleh belajar, dia hantar belajar. Yang tak boleh belajar, dia suruh bisnes. Dia ajar bisnes. Tengok, orang Cina lain, tuan-tuan, lain. Orang Cina, dia kerja, katakan tuan-tuan pergi kat kedai tayar. Tuan-tuan tengok kedai tokai tayar, Cina. Yang baiki tayar, geng-geng Cina. Tuan-tuan tengok 5 tahun akan datang, yang baiki tayar itu, yang kerja dengan dia, dia bukan lagi kuli tetapi dia akan jadi tokai. Dia ada modal. Dia akan dapat daripada persatuan mereka. Dekat Serdang ada dia persatuan perniaga Cina. Bosak tuan-tuan perempuan. Tu dia orang punya. Kita orang Islam, apa dia? Zakat. Oleh sebab itu, dengan zakat boleh membangunkan anak-anak bangsa kita. Yang belajar, kita akan bagi belajar. Yang nak buat bisnes, saya rasa pusat zakat akan bagi, betul tak? Saya pernah bagi kan? Kita bagi zakat, tapi orang Islam kita tolonglah. Saya jaga halal tuan-tuan. CG halal ni saya terlibat. Nak dapat si halal Malaysia ni saya terlibat. Tuan-tuan tolonglah buat betul-betul. Pusat zakat seluruh negara bagi modal, bagi dana. Okey, ambil lah. Berapa kalau Pulau Pinang Ustaz? Bagi. Anggaran. 3 ke 5 ribu. 3-5 ribu ni, Cina 5 ribu dia boleh besarkan jadi 15 ke 20 ribu dalam tempoh 2 bulan. Orang Melayu kita kena buat macam tu juga. Dengan 5 ribu kita beli modal. Kita jadikan modal untuk buat ni. Apa benda tu? Jual makan-makan lah. Apa benda? Food truck. Boleh beli. Tapi jangan food truck terus. Kita buat kuih dulu. Ni makcik-makcik kan. Dapat duit zakat 5,000. Jangan guna beli baju tudung. Ni beli tudung ni lofa memang pergi lah. Tak. Guna duit tu betul-betul. Beli perkakah-perkakah untuk kita buat kuih. Lepas tu halal pula nak bagi ni. Makcik-makcik nak bagi pakcik-pakcik punya produk ni. Kuih kari pap ke apa benda. Nak masukkan dekat kedai-kedai besar kan. Dia kena ada sijil halal. Boleh dapat halal mikro. Bayar RM200 je. Tapi itu tak apa. Biar dulu. Sekarang ni bagi ada barang dulu. Beli dulu perkakah-perkakah nak buat. Buat jual sikit-sikit. Tuan-tuan perempuan, buat betul-betul. Orang akan beli. Buat kari pap yang dalamnya ada inti, bukan ada angin. Ini beli, pusat zakat dah bagi dah modal buat buat bisnes. Tengok, dia buat kuih tu. Makan roti canai pula lah. Makan kari pap, tak rasa kari pap. Tekan keluar anginnya tuan-tuan. Betul. Saya terlibat. Tapi kalau kita buat betul-betul, saya percaya saya kenal seorang dekat Kuala Lumpur. Dia dapat modal daripada pusat zakat lebih kurang RM8,000. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Sekarang tuan-tuan, bulanan dia, ni saya sembang ni. Bulanan dia tak kurang RM4,000 bulanan. Tahu tak dia jual apa? Dia jual burger. Dia dapat duit zakat, dia pergi beli apa benda alat nak masak burger kan. Dia kios kecil tu, macam inilah, store burger. Dia belilah semua lengkap-lengkap. Dia buat burger, ya Allah, burger dia anak-anak saya ingat. Kalau nak makan burger nak beli dengan dia. Sebab apa tau? Dia punya daging semua dia ada sijil halal. Roti ada sijil halal. Dia punya sos, dia bukan beli sos yang kilo tu. Dia beli sos yang elok, yang ada sijil halal. Bumi Putra, dia ambil. Tuan-tuan, memang betul. Dia bubuh tu, dia masak tu, ni. Tebal. Harga RM3.90. Budak-budak universiti pakat beli dengan dia sebab dia pemurah.
Kadang-kadang dia bagi lebih. Kalau ada lebih, dia bagi sedekah 2-3. Tuan-tuan puan, dia kata, Ustaz, saya mula bisnes ni dengan RM5,000. Sekarang Ustaz, pendapatan saya 1 bulan tak kurang RM3,000. Dia kerja bila? Dia bukan kerja pagi sampai malam, tuan-tuan. Dia mula kerja lepas asar. Buka dia punya kedai burger sampai pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi habis semua burger dia jual. Tiap-tiap hari penuh, tuan-tuan. Tapi dia kata dia best jual burger ni, satu best, dia boleh datang masjid setiap waktu solat. Zuhur duduk kat surau, asar kat surau, lepas tu baru buka. Maghrib kan pergi sini, dia tinggal, suruh anak dia jaga. Sekarang dia ada kios, 2 kios. Nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita buat betul-betul, Allah akan buka pintu rezeki. Di situ kita membangunkan masyarakat. Tapi kalau kita buat malah-malah, ada orang kita bagi dah zakat, marah bagi dah duit, tapi dia tak guna betul-betul. Akhirnya tuan-tuan, hidup dia penuh dengan hutang. Justru dengan zakat ni banyak benda kita boleh bangunkan anak bangsa kita. Bukan saja untuk belajar, untuk bisnes, bahkan untuk orang-orang susah ni pun kita akan ada. Saya cakap ni atas berdasar pengalaman, tuan-tuan. Saya ni masuk kampung, keluar kampung, tuan-tuan. Saya dah masuk rumah yang paling mahal dekat Malaysia, saya masuk dah. Rumah 27 juta, pernah masuk? Saya masuk dah. Tengok rumah, Allahu Akbar. Ni, kemah ni saja ni semua ni, campur semua, baru ruang tamu rumah dia. Duduk atas kursi, rasa ada aircon bawah punggung. Sejuk. Minum air 1 cawan, nak terkencing tak? Masuk tandas, tak terkamak, terkencing, keluar balik. Tanya, betul ke tandas ni? Sebab cantik sangat, tak tergamak nak keluar, nak berak, tak tergamak. Kencing pun tak tergamak. Masuk balik. Nak kata cantiknya tuan-tuan, kaya. Saya dah masuk surau rumah yang paling miskin dekat Malaysia. Masuk. Mak, dekat Mersing kita masuk, Felda, ni semua, ustaz-ustaz masuk semua. Yang penting jemput. Kita pergi. Tapi tuan-tuan dan puan, percayalah. Kita tengok, dari situ kita akan belajar pengalaman. Yang ni berjaya daripada duit zakat. Yang ni berjaya sebab membayar zakat. Semua tu ada hikmah. Tak ada benda yang Allah wajibkan, tak ada benda yang Allah suruh kita buat, yang Nabi buat, tidak memberi manfaat kepada kita. Justru tuan-tuan, percayalah, kita bayar zakat, lagi kuat zakat kita, lagi banyak kita akan dapat manfaatnya. Dunia dapat, akhirat dapat. Wallahu a'lam.